Datuk-datuk, saudara hadirin perjuangan, pada hari kita memperingati asas pembentukan Malaysia. Ada pihak yang mungkin salah paham bahawa ini satu perayaan Hari Malaysia. Ini pada hari kita kumpul di sini bukan untuk merayakan ke Hari Malaysia. Masa tadi di tempat penuh sumpah ada orang saya. Sebenarnya kita mau memperingati asas pembentukan Malaysia. Apakah maksud Malaysia sebenarnya? Apakah syarat-syarat dan perjanjian Malaysia yang selalu Datuk Jan Nikujan cakap hormati perjanjian Malaysia, yang Dr. Jamie cakap 20 perkara yang telah kita lihat tadi batu sumpah. Ini adalah merupakan di antaranya asas pembentukan Malaysia yang kerajaan Malaysia ingin kita lupakan. Seolah-olah kalau kita baca lah propaganda yang daripada Melaya hari ini, konon Malaysia ini tanah raja-raja Melayu. Tanah raja-raja Melayu di seberang laut, bukan di Sabah. Tanah raja-raja Melayu ada hak dia di negeri mereka, bukan di Sabah. Maka kita kena ingat ini. Karena kadang-kadang orang Sabah sendiri, karena di sekolah sekarang silibus dalam sekolah ini semua itu silibus dari Malaya, bukan? Nah, satu sekolah SMJ Bandaraya Kota Kinabalu di Makassar, saya lihat gambar-gambar pemimpin dulu bukan mula daripada Tun Waktu Rahman, dan mula daripada Tun On Jafar yang the first President UMNO, bukan the first Prime Minister Malaysia. Ini yang telah ditanamkan dalam generasi muda kita ini. Maka apabila kita buat satu majlis dan mendengar amanah Dr. JP tadi di majlis atau sumpah itu, kita kena memperingati apakah asas. Kalau kita lihat hari ini secara rasmi, first time lah di Malaysia ini, tidak lagi mereka merayakan merdeka 58 tahun kan. Kalau dulu tahun lalu sudah 57. Balik-balik kami cakap Malaysia mula daripada 1960. Tapi Malaysia bilang Malaysia mula daripada 1957. Ini kalau dulu punya hak, Jepun punya hak, orang kampung lupa apa tahun dia lahir. Macam mana negara Malaysia sudah lupa bila negara lahir. Saya ingat 3 tahun lalu 2012 ada satu acara merdeka 49 tahun. Kita buat di Kota Kinabalu. Acara merdeka 49 tahun. Datang polis, blok sini. Lepas itu, Syekh Agung Dato' Richard kena panggil bikin polis. Pengesi Melayu, Tuan Haji Andi kena bawa bikin polis. Saya kena bawa bikin polis. Malam Isya kena bawa bikin polis. Karena ini merdeka 90 tahun, 49 tahun. Patut 55 tahun. Sekarang sudah terbukti. Sekarang sudah terbukti bahawa orang Sabah adalah betul dan benar selama-lamanya. Bahwa selama 51 tahun kita kena tipu. Tapi mulai tahun ini kita tidak akan ditipu lagi. Sekarang kita lagi jaga merdeka berapa tahun? Kita lagi jaga hari kebangsaan berapa tahun kan? Hari Malaysia ini hari buat demonstrasi baju merah di Kuala Lumpur. Kalau hari merdeka buat demonstrasi baju kuning di Kuala Lumpur. Sekarang dia cakap lagi 49 kah? 52 kah? 58 kah? Cuma kasih lupa.
Karena kita tak setuju dengan sejarah. Karena orang tidak mau memperingati asas kemerdekaan Malaysia. Apa yang jangan cakap sekarang? Hari Kebangsaan 31 Ogos, kan? Dia cakap Hari Kebangsaan 31 Ogos. Hari Malaysia 16 September. Mana yang dulu? 31 Ogos dulu. Kalau belum ada Malaysia, macam mana ada Hari Kebangsaan? National Day, August 31st. Malaysia Day, September 16. Sebelum ada Malaysia a nation, macam mana ada National Day? Karena dia orang silap. Dia orang silap karena dia orang tidak jujur mau memperingati Malaysia. Sebelum ada Malaysia Day, mustahil ada Hari Kebangsaan. Ini masalah pentadbiran di Putrajaya. Belum majlis akad nikah sudah bersanding. Belum bersanding sudah menghantam. Inilah. Saya bukan cakap apa. Hari Malaysia sudah ada Hari Kebangsaan. Ini karena diperlukan. Ini karena diperlukan. Sekarang Malaysia tidak ada hari merdeka kan? Sudah 54 tahun. Balik-balik kami kena cakap merdeka, hari merdeka. Ogos 31. Sekarang tak ada sudah. Nasib orang Sabah sudah bangkit. Malaysia tak ada hari merdeka. Sabah ada hari merdeka 58. Sabah ada hari merdeka 50 tahun ini. Patut sumpah, bukan saja satu biji patut, dia satu majelis patut sumpah. Bagi orang yang percaya, kalau tidak ikut karena apa yang disumpah, dia akan sumpah. Bukan? Apa itu masalah sekarang? Patut sumpah seperti apa perkara? Satu, agama. Dua, tanda. Tiga, adat. Ada masalah yang sekarang. Kalaupun komun kami ada kebebasan agama, tapi kalau lain agama tidak boleh naik pangkat. Itu bukan soal pangkat, itu soal agama juga, bukan? Kalau tidak boleh lain agama, tidak boleh diambil sebagai pegawai kerajaan, tidak dapat beasiswa. Itu bukan soal pegawai, itu bukan soal beasiswa, itu soal agama. Maka ini adalah satu pelanggaran. Kena langgar sudah ini. Kedua, tanah walaupun masih di bawah kuasa kerajaan ini, tetapi tanah-tanah dirampas. Kes-kes rampasan tanah di seluruh Sabah menyebut Suhakam, bukan saya, menyebut Suhakam, jadi menyebut Suhakam lebih daripada 600 kes seluruh Sabah. Orang-orang kampung diusir daripada Forest Reserve, diusir daripada kampung. Rumah-rumah dibakar di Buluran, bukan? Saya jumpa banyak orang kampung. Dulu tidak berlaku, sekarang berlaku. Apa itu ada? Masyarakat di Sabah kebanyakan tertarik kepada tanah. Sejarah kita, maka adat kita dan budaya kita tertarik kepada cara hidup petani. Cara hidup petani, way of life of a farmer. Kalau masyarakat Tionghoa secara ikut sejarah sama juga. Kita bercerita, kita beradat, semua ikut cara petani. Itulah pesta menuai. Kalau sudah kehilangan tanah, di mana sudah bercerita pesta menuai? Kalau sudah kehilangan tanah, di mana sudah bercerita orang bilang ke folklore? Terbawa, semuanya mana? Kehilangan. Adat-adat kalau tidak dihormati, banyak boleh berlaku. Bahasa Kalisan Dusun, bahasa anak negeri Sabah, bahasa Iranun, sekarang ini semakin tidak kurang. Walau cakap bahasa jiwa bangsa, bahasa jiwa bangsa. Kalau kita kehilangan bahasa kita, lama-kelamaan jiwa kita, budaya kita akan terus hilang. Maka adat
Kalau ini kena langgar, kalau kita tidak dikelakkan menggunakan adat, budaya dan bahasa kita, maka ini juga sudah melanggar dengan sumpah yang telah dijadikan di Sabah pada tahun 1964. Sekarang banyak hal berlaku. Dr. JP tadi cakap di Batu Sumpah dalam amanat dia, sekarang ada parti Malaya. Parti Malaya. Orang bukan kadang-kadang dulu datang sini buat majelis Batu Sumpah. Ada? Ada? Sudah buat berapa? Baru-baru ini tanam. Sudah buat 7 Batu Sumpah. Yang serupa punya itu isi. Dr. JP cakap, saya amat setuju. Ini adalah Batu Sumpah palsu. Batu Sumpah palsu. Dia orang nak buat 1000 Batu Sumpah yang sama, ada fotokopi lah, fotokopi daripada Batu Sumpah asal. Tapi kita tahu flag asal Batu Sumpah ditakdirkan jatuh ke tangan Dr. JP. Selama 10 tahun kita tipu. Hari ini dia tipu. Yang original dia tipu dan diberikan kepada Dr. JP. Apa guna Parti Malaya buat 1000 fotokopi kalau original di tangan Dr. JP? Tapi jangan buat. Nah, saya rasa kalau dia buat ini mengganggu semangat kita di sini. Mengganggu. Karena saya baca news, minta maaf dari Semenanjung yang bukan KDM, dia orang yang buat semua ini. Saya bukan keturunan KDM, tapi saya baca pun saya rasa tidak selesai. Why is this happening in Sabah? Kenapa orang Sabah bahwa ini berlaku, bernaga ini berlaku di Sabah? Begitu juga apabila saya baca internet, Facebook, seorang yang bukan KDM dinoktahkan sebagai bukan Malaysia. Ingat, bolehkah seorang bukan KDM boleh dinoktahkan di crown sebagai bukan siapa? Boleh tak? Boleh tak? Ya, lebih 3 tahun lalu di Ranau, konon seorang Melayu dari Semenanjung dinoktahkan sebagai bukan siapa Malaysia. Bukan ganggu kan? Ini bukan ganggu kan? Atau kata sogi ini? Nah, ini mengganggu. Atau sumpah dia ganggu. Bukan konsep, bukan siapa dia ganggu. Tanah dia rampas. Ada istiadat semakin kurang. Pelancong datang, mendaki ekonomi tinggal baru teranjang. Apabila teranjang, kami jaga ada yang bukan-bukan. Nah, bulan Mei lalu ini pesta kehormatan memperingati, menghormati semangat Umi Nodon kan? Nah, apa yang akan dibuat? Apa yang akan dibuat? Dia bawa itu singa dari Semenanjung, seorang pontan. Ingat tuh, dia bawa seorang pontan, dia nyanyi kopi susu. Nah, ini berlaku. Ingat gak itu video? Tahun ini di Tanam pesta kehormatan Umi Nodon, dia bawa kontak kopi susu. Itulah orang marah. Karena sampai sekalian, inilah konteks Batu Sumpah. Batu Sumpah bukan hanya kita jangan merasa segan. Kita jangan merasa segan ini konsep Batu Sumpah. Karena di negara-negara lain ada juga. Boleh saya jadikan ini. Sebuah negara yang memperjuangkan merdeka daripada United Kingdom. Negara mana? Scotland. 700 tahun lalu diorang bermula berperang dengan negara England. Scotland untuk memperjuangkan identiti Scotland pun atas satu Batu Sumpah.
dalam kata sumpah. Karena orang English mau melemahkan semangat orang Scotland, begitu juga lah orang Malaya mau melemahkan semangat orang Sabah. Orang England curi itu patut sumpah. Dia curi, dia angkat di London, dia takut di London sampai 2009, tahun 2009 apabila Scotland mendapat parlimen sendiri, sudah otonomi, kerajaan Scotland baru bawa itu batu sumpah Potstone dari London hantar pada diri barat di Scotland. Hari ini telah dipamerkan di istana, sebuah istana di Scotland. Begitu penting bagi 700 tahun, kita punya hanya 52 tahun. 700 tahun ini batu sumpah Scotland masih diperingati di Edinburgh, Scotland. Maka ini semua sejarah. Oleh sebab itu, saya amat berterima kasih kepada pihak penunjuk, Saudara Robert Taufik, Dr. Jeffrey Ketingan, semua rekan-rekan perjuangan, rekan-rekan perjuangan. Kalau dulu Dr. Jeffrey ISA, sekarang dia sudah USA. Kalau dulu Dato' Mano ISA, sekarang dia pun sama USA. Kita terus merayakan merdeka 52 tahun. Kita terus merayakan, memperingati asas pembentukan Malaysia. Jangan takut. Boleh datang ambil statement, kasih statement, kita kasih aja itu polis apa maksud itu Malaysia. Kita kasih tahu, minta tuan, minta maaf tuan, dalam sekolah tidak ada ini. Dalam sekolah, buku sekolah Malaya tidak ada. Tapi orang Sabah ingat apakah asas pembentukan Malaysia. Maka hari ini yang bersejarah, kita berdiri di sini. Saya berdiri di sini. Amat berterima kasih kepada pihak penganjur. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Terima kasih Dato' Yong Tekri. Kita iringi perjalanan beliau ke tempat duduk dengan lagu kegemaran beliau. Gila-gila.